Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam Buletin UKAS edisi malam 20 Julai 2020. Berita dimulakan dengan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikatakan akan memberi impak negatif jangka panjang kepada ekonomi negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas hari ini berkata negara tidak akan dapat mencapai unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang dijangka pada tahun 2021 sekiranya PKP dilaksanakan semula. Dan sekiranya PKP ini terpaksa dikuatkuasakan semula, antara impaknya termasuklah unjuran pertumbuhan KDNK yang dijangka pada tahun 2021 mungkin tidak akan dapat dicapai. Perniagaan terpaksa ditutup semula dan kadar pengangguran di tahap 53% bagi bulan Mei 2020 boleh meningkat secara mendadak. Ini adalah suatu keadaan yang mesti kita elakkan. Jelas beliau jika kerajaan menguatkuasakan semula PKP, ia akan menidakkan usaha-usaha kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO di bawah pakej prihatin dan penjana dengan jumlah keseluruhan RM265 bilion yang bertujuan untuk memulih dan menjana semula ekonomi. Sementara itu, Perdana Menteri menambah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan terus memperkukuhkan kawalan di pintu masuk antarabangsa negara memandangkan kes positif COVID-19 banyak berlaku dalam kalangan mereka yang pulang atau tiba dari luar negara. Antara langkah-langkah yang diambil ialah melakukan saringan suhu badan dan gejala jangkitan saluran pernafasan semasa ketibaan. Menyemak keputusan saringan PCR COVID-19 yang dilakukan 3 hari sebelum pelawat berlepas ke Malaysia. Merujuk kes yang bergejala atau dikesan positif COVID-19 ke hospital. Mengeluarkan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah di bawah Seksyen 15-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 selama 14 hari. Memastikan setiap orang yang tiba di Malaysia memuat turun dan mengaktifkan aplikasi MySejahtera, mewajibkan mereka ini memakai gelang tangan dan memastikan mereka menjalani ujian pengesanan COVID-19 pada hari ke-13. Kuarantin di rumah sebelum diberikan pelepasan pada hari yang ke-14. Berita selanjutnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat Ketua Cawangan Khas Polis Sarawak yang baharu SAC Hairuddin Cik Hamid di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia hari ini. Turut hadir Ketua Cawangan Khas sebelum ini SAC Zaman Omar yang akan berpindah tugas ke kaunter terorisme Bukit Aman, Kuala Lumpur pada 3 Ogos 2020. Berikut pula mengenai perkembangan harian COVID-19 di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dalam sidang media COVID-19 di Kuching hari ini menafikan bahawa jumlah positif COVID-19 yang dinyatakan dari Hospital Umum Sarawak seperti yang tular di media sosial adalah palsu. Beliau memaklumkan bahawa hari ini jumlah keseluruhan kes positif adalah sebanyak 608 kes apabila satu kes positif dilaporkan di daerah Kuching merupakan kes import melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan yang bekerja di Manila, Filipina. Kes telah menjalani saringan COVID-19 semasa berada di Filipina pada 15 Julai 2020 sebelum balik ke Sarawak dan keputusan pada 16 Julai 2020 adalah negatif. Semasa tiba di KLA, kes tidak disaring semula kerana ujian saringan di negara asal menunjukkan keputusan negatif. Kes telah diambil swab RT-PCR COVID-19 pada 18 Julai, hari kedua, dan dapati keputusan ujian RT-PCR COVID-19 adalah positif. Sehubungan itu, pengesanan kontak dan penyiasatan kes masih dijalankan. Dimaklumkan juga tiada kes baru yang telah sembuh dan discharge dari hospital hari ini. Seterusnya, bekalan darah di Bank Darah Hospital Miri kini berada pada tahap yang rendah dan memerlukan penderma darah.
Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin ketika ditemui semasa menghadiri kempen derma darah anjuran National Association of Malaysian Life Insurance and Family Takaful Advisors NAMLIFA MIRI pada Ahad menyuruh orang awam untuk memberi sokongan penuh kepada aktiviti-aktiviti derma darah. Dalam program ini, Datuk Lee yang juga naib pengerusi Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM MIRI turut menyaksikan penyerahan sumbangan sebanyak RM2,250 kutipan awam daripada NAMLIFA kepada Jawatan Kuasa Penderma Darah PBSM MIRI. Terdahulu, Datuk Lee turut menyumbangkan 100 kg beras kepada Jawatan Kuasa Kempen menerusi NAMLIFA sebagai langkah menyokong kempen amal ini. Program-program menderma darah ini juga boleh dilakukan di Hospital MIRI Isnin hingga Jumaat, seliaan PBSM Sabtu dan Ahad. Beralih ke perkembangan projek program transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Kota. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, walaupun sedikit kelewatan disebabkan PKP, namun projek di daerah Limbang termasuk projek RTP Dewan Kampung Tegarai Fasa 1 tetap berjalan lancar. Patutnya siap awal bulan Jun. Tapi kita tengok belum siap juga. Mungkin hujung bulan Julai siap. Ini penting sebab kita akan dapat membina fasa kedua lagi untuk Dewan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek RTP Dewan Kampung Tegarai Fasa 1 pada Ahad. Tambah Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota, dalam hal ini agensi pelaksana seperti Jabatan Kejaraya, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Majlis Daerah Limbang telah melakukan tugas dengan baik biarpun semua kerja pembinaan sebelum ini terpaksa ditangguhkan bagi mengikut arahan kerajaan dalam membendung penularan COVID-19. Berita berikutnya mengenai status Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Muhammad OKMS Bintulu yang terbiar sejak sekian lama. Berita yang mendukacitakan kepada bekas-bekas pelajar OKMS sejak 100 tahun lalu apabila sekolah terbabit terbakar pada 17 Julai lepas. Presiden Persatuan Anak Bayi, Pandi Sohaili berkata pihaknya mahu pihak berkuasa tempatan Bintulu mengambil peranan tegas dalam menyelesaikan status tapak sekolah OKMS itu dan mengembalikannya untuk kepentingan umum. PAV sebagai sebuah NGO yang berteraskan masyarakat VAI mengusulkan langkah-langkah berikut. Pertama, menubuhkan jawatan kuasa bertindak dengan melibatkan pihak yang berkepentingan seperti PAV mengenai perancangan masa depan tanah dan tapak OKMS ini. Kedua, PAV menolak sebarang bentuk ambil alih tapak OKMS bagi tujuan komersial oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, PAV mendesak Kerajaan Sarawak campur tangan dan memberi kata putus yang jelas mengenai kedudukan dan masa depan tapak OKMS ini. Keempat, menjadikan tapak OKMS sebagai hub pendidikan di samping mengekalkan sebagai tapak warisan Bintulu. Kelima, PAV mengusulkan ditubuhkan Universiti Islam VAI di tapak OKMS ini. Keenam, mewujudkan kerjasama di antara kerajaan, pemimpin tempatan dan masyarakat VAI Bintulu, khasnya untuk melestarikan tapak OKMS agar memberi manfaat yang berterusan kepada masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai sejarah penubuhannya. Berikut menurutnya dalam sidang media selepas mengadakan tinjauan di sekolah tersebut pada Ahad. Dalam pada itu, Pandi turut memaklumkan PAVB sedia bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat demi memelihara warisan, kebudayaan dan sejarah Bintulu demi masa depan generasi akan datang. Sekian bersama saya Fidai Hanan dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.